Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Apa khabar? Selamat malam. Semoga semuanya baik-baik belaka, semoga semuanya sihat-sihat belaka. Pada hari ini kita akan meneruskan lagi 30 hari 30 story puaka kita dengan satu kisah lah. Satu kisah je aku lagak, geng. Kalau banyak-banyak nanti kurus aku. Jadi pada mana mereka yang mengikuti kisah daripada hari pertama sampai ke hari ni, aku ucapkan terima kasih sangat sebab support. Mohonlah share cerita ni ke kawan-kawan yang lain je. Semoga makin meriah tim puaka kita. Tim puaka ni ibarat satu keluarga lah. Nampak baju aku pakai ni? Ni baju tim puaka ni. Yang hari tu aku jual, ingat tak? Ada lagi lebih dalam 2-3 helai tu. Tengoklah nanti, kalau baik hati aku bagilah dekat korang. Kalau tak baik hati aku bagi dekat anak aku. Dah ada anak ke? Belum lagi. Doakan yang baik-baik, insya-Allah. So cerita pada malam ni sebelum saya sambung tengok dia macam nak melambat-lambatkan. Bukan apa, kita nak memanjangkan video. Tapi sebelum saya sambung cerita ni, saya nak pesan lah, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Kita ni buat cerita tak mudah, geng. Ailio ni banyaklah terkeluar. Mikrofon ni dah basah. Banyak sangat cerita seram kita cerita. Jadi kalau korang boleh tolong subscribe, korang boleh tolong promote, kita rasa terharu lah. Kita rasa macam, oh, ada orang suka aku ke, macam gitu. Tapi korang kenalah support, tolong saya. Lagi saya semangat nak buat cerita seram ni, kau tahu tak? So cerita pada malam ni, ini betul-betul, ni saya tak main-main. Cerita pada malam ni tentang sebuah sekolah asrama. Dan benda ni, cerita ni asal daripada jauh. Taklah jauh sampai luar negara, tak. Cerita ni daripada seorang perempuan yang bernama Yan. Yan ni asal dia daripada Sarawak. Hari ni Yan nak menceritakan semula kisah yang Yan alami sendiri waktu dia berumur 15 tahun. Walaupun benda ni dah lama, tapi dia still ingat sampai ke hari ni, sebab ini merupakan kisah yang orang cakap trauma lah. Yan ni dia dijaga oleh datuk dengan nenek sejak dari bayi, tau. Dua ibu bapa Yan dah tak ada sejak lahir, meninggal. Ayah dia meninggal sebab aksiden, mak dia meninggal sebab melahirkan Yan. Memang dia sebatang kara je lah dekat dunia ni. Al-Fatihah lah untuk kedua ibu dan ayah Yan. Dan memang sejak daripada tingkatan 1 sampailah ke tingkatan 6, dia berada di sekolah berasrama penuh. Yan ni dia ditemani oleh makcik dia. Makcik dia bukan makcik umur 30 tahun temani Yan pergi sekolah. No. Makcik Yan ni berumur lebih kurang macam Yan je. Lebih kurang dalam 16 tahun. Setahun je beza. Makcik Yan ni juga diamanahkan oleh nenek untuk jaga Yan. Sekolah Yan ni merupakan satu sekolah di kawasan pedalaman yang sememangnya dikelilingi oleh hutan. Daripada sekolah tu nak ke pekan ngambil masa sejam. Paling lama lah sejam setengah. Sebab apa? Sebab Sabah Sarawak, geng, jalan pun tak berapa nak okey. Lagi-lagi kalau musim hujan, maunya jalan tu nanti jadi sungai. Jadi agak susah untuk ke bandar. Kita pendekkan cerita lah, ya. Kita pendekkan cerita. Asrama Yan ni dicakap memang banyak kisah seram. Sebab apa? Sebab asrama ni berada dalam kawasan pendalaman. Orang pun tak sampai kadang-kadang. Salah satunya antara kisah seram yang pernah didengarkan oleh Yan sendiri, senior-senior bagi tahu, adalah penampakan keranda terbang. Selain tu ada jugalah yang pernah diganggu dengan lembaga hitam, dengan akak cantik, Cik Pontianak pun ada. Kes histeria pun makin menjadi-jadi kebelakangan ni. Sampaikan ada satu kes tu, sekolah ditutup selama seminggu. Semua pelajar asrama dibenarkan pulang ke kampung. Sebab apa? Sebab histeria tak dapat nak kontrol, makhluk halus tak dapat nak halau. So seminggu ditutup. Selama seminggu tu macam-macam proses dilakukan untuk cleankan balik asrama sekolah tersebut. Sebelum saya sambung cerita seram pada malam ni, kita layan intro dulu. Pasal Yan ni kan, Yan cakap yang dia ni tak percaya sangat tau benda-benda macam tu. Kerana sepanjang Yan berada dekat asrama tu, tak pernah sekali pun Yan terserempak ataupun lihat depan mata sendiri. Dia tak pernah nampak hantu. Jadi bila tak pernah nampak hantu ni, dia rasa macam, bohong lah ni semua cerita orang nak takutkan budak-budak je ni. Dia rasa macam tu. Sehingga kan dia pernah bisik dekat telinga makcik yang berumur setahun tua tu. Dia cakap, dia panggil makcik dia tu Acik. So cakap, Cik, Yan ni kan tak pernah nampak benda-benda halus ni lah. Rasa macam
Rasa macam nak cari hantu, nak nampak betul-betul. Waktu ni makcik dia cakap, "Oi, jelupa betul mulut kau. Aku bagi cili kat mulut kau." Dalam bahasa Sarawak lah geng. Aku tak pandai bahasa Sarawak. Jadi aku boleh tafsirkan sahaja. Pada 1 minggu, semua pelajar dibenarkan pulang ke rumah di kampung halaman masing-masing. Tapi hanya 4 orang sahaja yang nak duduk dekat hostel. Yan, makcik dia, ada lagi 2 orang kawan Yan yang tak nak balik. Sebab apa? Sebab waktu tu diorang semua ada hal keluarga balik kampung. So nak tak nak diorang terpaksa tinggal dekat hostel. Waktu yang cakap nak cari hantu tu, itu adalah malam terakhir di mana pelajar-pelajar ada kat situ. Lepas tu diorang akan balik kampung. So makcik tu pun cakap, "Kau jaga mulut, jangan nak celupa sangat. Malam nanti kita berempat je tau dalam dom ni. Yang lain semua tak ada." Pam. Habis sekolah, semua budak balik. Sekolah tu menjadi sangat-sangatlah sunyi. Diorang ni balik ke kampung halaman bukannya balik weekend tau. Diorang balik sebab cuti seminggu. Jadi selama seminggu, diorang 4 orang akan duduk kat hostel. Tapi tak apalah, makan minum semua ada lah, sekolah sediakan. Tapi seminggu tu diorang berempat je. Yang cerita, hari pertama hingga hari ketiga, masa dekat asrama tu semua nampak normal. Tak ada apa-apa yang jadi. Dan kejadian misteri ni berlaku selepas malam ketiga. Waktu tu, Yan, makcik dia, Susan dengan Tiara, diorang ni nak pergi ke dewan makan lah. Waktu tu nak makan malam. Jam menunjukkan pukul 7. Selepas makan, warden cakap, "Okey, dah siap makan, semua pulang dekat dom." Kami pun waktu tu mengiyakanlah apa yang warden cakap. Waktu kita orang makan tu pun, memang ruang dewan makan tu sunyi sepi. Ada kita orang berempat je. Mata saya ni jenis liar, suka memandang benda yang bukan-bukan. Waktu keluar daripada dewan, saya melihat sekeliling dewan. Saya mencari-cari. Dalam hati saya ada terdetik, ini kalau nampak hantu seronok ni. Dan waktu itulah mata saya, pandangan saya terhenti ke arah satu susuk tubuh yang berbaju putih, berdiri tegak, tepat memandang ke arah kami berempat. Waktu saya tengok benda tu sekali pandang, terus saya alihkan pandangan. Dalam hati saya cepat-cepat doa, "Ya Allah, ya Allah, apa tu ya Allah, apa tu ya Allah." Makcik saya ni tegur. Dia cakap, "Yan, kenapa muka kau pucat?" Saya diam. Yan senyap je. Habis makan malam, diorang semua terus bergerak ke dom. Dalam perjalanan nak balik dekat dom ni, Susan tiba-tiba cakap tau. Dia cakap, "Oi, wanginya bau ni. Bau macam bau bunga-bunga lah, wangi sangat." Makcik Yan dengan Tiara tak cakap apa-apa. Diorang terus lajukan langkah tanpa menoleh ke belakang. Setibanya dalam dom, Acik tadi terus tegur Susan. Dia cakap, "Kau ni kenapa mulut kau celupa sangat Kenapa kau pergi tegur bau wangi tadi? Kau tahu tak kalau bau wangi tu maksud dia apa? Malam nanti kalau kau kena ganggu, kau jangan nangis cari aku." Sudan waktu tu dia macam tak bersalah. Dia macam sengih-sengih apabila kena tegur. Dia macam "Janganlah marah-marah, sensitif betul, period ke?" Macam itu lebih kurang. Dia macam memain-mainkan. Pejam celik, jam menunjukkan pukul 11 malam. Sudah tiba waktu untuk tidur tau. Lampu pun semua ditutup. Waktu ni Yan ni dalam keadaan separuh sedar. Terkejut apabila tiba-tiba Susan menjerit ketakutan. Makcik Yan dengan Yan sendiri terbangun. Makcik tadi buka lampu bilik. Tiara nyenyak tidur berdengkur, macam tak ada apa-apa jadi. Yan ni bercakap dalam hati. Dia tanya, "Tiara ni tidur lena betul, tak dengar ke Susan menjerit?" Acik dia tadi terus meluru pergi peluk Susan. Waktu ni Susan ketakutan tau. Badan dia dah shaky, menggigil-gigil. Makcik cakap, "Kan tadi aku dah bagi tahu jangan tegur. Tak apa, dah jangan nangis, tak ada apa-apa. Nanti kau bawa bantal kau tidur sebelah aku." Susan waktu ni terus menangis dalam pelukan makcik dia. Yan pun bangun, pergi tutup lampu dan kembali tidur. Keesokan harinya, diorang berkumpul berempat dekat dom. Susan menceritakan semula kejadian yang berlaku semalam. Dia cakap, semasa nak tidur tu, Susan terasa macam ada benda yang menghempap badan dia tau. Lalu bila dah rasa kena hempap tu, Susan mengiringkanlah badan. Dan waktu dia mengiringkan badan, dia buka mata dan terus terpandang satu sosok putih yang berambut panjang mengurai duduk di sebelah katil kosong dekat betul-betul tepian. Terkejut, terus menjerit, menangis. Pejam mata, tak nak buka, tak nak tengok benda tu. Akibat kejadian tu, Susan terus pergi pejabat warden, telefon ayah dia merayu suruh ambil balik. Jadi Susan pun baliklah ke rumah.
tinggallah diorang bertiga. Rutin harian diorang kembali macam biasa. Mandi, pergi mandi. Lepas tu basuh baju. Lepas tu dah orang panggil makan, pergi makan sambil tengok televisyen. Lepas tu dah settle semua, pergi santai dekat bilik rehat, main congkak, buat apa yang patut. Settle, waktu petang mandi balik. Lepas tu pergi dia orang makan balik. Benda tu macam rutin yang sama. Pada malam tu hanya tinggal diorang bertiga je, Yan, makcik dengan Tiara. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Macam biasa, diorang tutup lampu dan tidur. Tiba-tiba dia rasa macam aduh, aku rasa macam nak buang air kecil lah. Dia cakap dalam hati, macam buang air kecil lah. Aduh, masa ni jugalah kau nak rasa nak terbuang. Tadi tak nak rasa. So Yan pun beranikan diri. Dia bangun, dia pergi ke tandas tanpa ditemani oleh siapa-siapa. Tandas dom dorang ni memang berada dekat hujung sekali. So kalau nak ke tandas, memang kena lalu dom sebelah yang memang kosong, sebab murid-murid semua dah balik kan. So waktu ni Yan terus melangkah. Memang langkah laju, terus pecut masuk dalam tandas. Takut tu memang perasaan sangat-sangatlah takut okay. Setelah settle buang air, Yan pun cuci tangan. Masa nak cuci tangan tu, tiba-tiba belakang Yan ni ada satu pintu tandas tau. Pintu tandas tu terbuka perlahan. Terbuka perlahan. Belum apa-apa, Yan dah pecut keluar daripada tandas, terus berjalan pergi dekat dom. Tapi waktu Yan melalui dom sebelah tu, Yan terdengar macam bunyi orang mengilai. Nafas Yan jadi turun naik. Bulu roma tiba-tiba naik geng. Yan terus jalan masuk dalam dom, tutup pintu rapat-rapat, pergi ke arah katil, terus tutup badan dengan selimut. Katil Yan ni memang berada dekat tingkap. Maksudnya ini katil, ini tingkap, memang rapat betul. So bila Yan tidur, memang tingkap dia betul-betul berada di atas kepala Yan. Pada masa tu, Yan dapat rasakan yang ada benda sedang memegang kepala Yan dan bermain-main dengan rambutnya. Yan pun perlahan-lahan buka selimut. Yan cuba pandang apa yang tengah bermain dengan rambutnya. Dan waktu tu terkejut sangat-sangat. Terkejut sangat-sangat sebab di celah tingkap tu ada satu tangan yang berkuku tajam, seakan tengah menggauli rambut Yan. Terus Yan menjerit. Dia berlari ke arah katil makcik dia. Dia melompat sebelah makcik dia. Makcik dia time tu terkejut, terus peluk Yan. Dia selimutkan Yan sekali dengan dia. Dia cakap dekat Yan, Yan tenang. Tak apa Yan, tenang. Berdoa. Kita doa jangan ada benda ganggu kita. Dan waktu tu tanpa sedar, Yan pun tertidur. Keesokan harinya, Yan menceritakan tahu apa yang jadi dekat makcik dengan Tiara. Makcik pun cakap, ya aku tahu, sebab aku pun diganggu tahu malam tu waktu kau pergi tandas. Bila dengar makcik cakap macam tu, Yan macam terkejut. Patutlah makcik dia macam diam je lepas Yan lompat atas katil tu. Rupa dia makcik pun kena yang sama. Tiara macam biasa, senyap, pandang je depan. Hari Minggu pun menjelang. Pada hari Ahad, murid asrama mula penuh dekat dom masing-masing. Perasaan Yan ni jadi macam lega lah. Sebab apa, dom dah tak sunyi, orang dah ada. Aku bunyi macam ada orang main air. Tapi aku seorang kat rumah, mana ada orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berikan sikit lagi. Waktu ni yang cakap memang keadaan ni dah tak rasa seram, sebab orang dah mula ramai masuk dalam sekolah. Waktu tu tiba-tiba guard dia buat pengumuman tahu dekat pembesar suara. Dia cakap, perhatian kepada Yan dan juga makciknya. Bukan makcik ada nama lah. Sila datang ke pos pengawal. Nenek ada tinggalkan makanan. So Yan dengan makcik dia pun berlarilah ke pondok guard, ambil makanan yang dikirimkan oleh datuk nenek dia. Pada masa yang sama, waktu diorang sampai dekat pos guard tu, diorang ternampak Tiara baru turun daripada sebuah kereta yang ditemani oleh ayahnya. Dia dengan makcik dia pandang pelik. Macam dia turun dengan beg. Dia daripada mana ni? Yang pun panggil lah, Tiara, kau daripada mana turun dengan beg ni? Kau ada kat atas ke? Tiara cakap, mana ada, aku daripada kampung lah. Tak nak aku tinggal dekat asrama seorang-seorang. Takut aku jadi apa-apa nanti.
Oh, korang berdua tinggal dekat asrama kan? Macam mana? Semua okey tak? Berani korang berdua. Susan ada cerita dekat aku, jangan korang kena ganggu. Tapi beranilah korang berdua boleh tidur kat asrama berdua je. Seminggu pula tu. Tapi tak apa, nanti kita pergi sana, kau ceritakan dekat aku apa jadi, boleh? Tiara ni memang seorang yang ceria, banyak cakap. Tapi sewaktu seminggu dia tinggal dengan kita orang tu, dia jadi seorang yang penyenyap, tak banyak cakap, pandang dinding. Masa tu jugalah Yan pandang makcik dia, makcik dia pandang Yan. Diorang fikir, kalau Tiara baru sampai, seminggu diorang dekat asrama, siapa yang teman diorang? Thank you guys sebab sudi tonton cerita sampai habis. Thank you so much. Semoga murah rezeki, panjang umur. Aku tadi masa tengah bercerita tadi, aku dengar macam ada bunyi air toilet dibuka. Tapi waktu sekarang ni aku seorang dekat rumah. Isteri aku tak ada, dia balik kampung. Aku stay sebab aku nak settlekan video. Aku dengar macam ada orang bunyi main air. Aku rasa kena tutup dulu cerita kat sini. So thank you so much pada yang mendengar. Jangan lupa like, jangan lupa on notification button. Jangan lupa buatlah apa yang patut. Aku tak boleh nak fikir sekarang. Aku macam distract kejap, macam terganggu. So aku settlekan apa yang patut, tengok kat luar ada apa. Thank you so much gang. Jangan biarkan malam anda jadi story puaka. Doakan aku tak ada apa-apa gang. Bismillah. Assalamualaikum. Selamat malam.